Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam subjek sirah, tajuk keajaiban yang berlaku ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita mulakan, kita ulang balik tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal bersamaan Tahun Gajah. Semasa kelahiran Nabi Muhammad, ada beberapa kejadian dan keajaiban yang berlaku semasa Nabi Muhammad dilahirkan. Tidak seperti kita yang lahir, Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan dan keajaiban yang kita sendiri tidak pernah merasainya. Okey, yang pertama ialah Aminah, iaitu ibu Nabi Muhammad, tidak merasa sakit pun semasa melahirkan baginda. Kalau ibu-ibu kita yang melahirkan di hospital, mereka akan merasa sakit semasa melahirkan kita. Tetapi ibu Rasulullah, ibu Nabi Muhammad, tidak pernah ataupun tidak merasa sedikit pun rasa sakit semasa melahirkan baginda. Itu adalah keajaiban yang pertama. Yang kedua, semasa baginda lahir, muka baginda iaitu Rasulullah berseri-seri dan tubuhnya berbau sangat harum. Yang ketiga, matanya seperti memakai celak. Saya rasa awak tahu apa itu celak. Celak itu yang kita pakai dekat mata yang warna hitam-hitamnya. Okey, itu adalah keajaiban semasa yang berlaku apabila lahirnya Nabi Muhammad. Yang keempat, Nabi tidak menangis semasa dilahirkan. Kalau ikut bayi yang kebiasaannya, bila dah lahir, mereka akan menangis. Kalau tak menangis, maksudnya mungkinnya bisu lah. Tapi untuk Nabi Muhammad semasa baginda lahir, Nabi tidak sekalipun menangis seperti bayi-bayi yang lain. Okey, itu adalah keajaiban yang keempat. Yang kelima, kepala Nabi mendongak ke atas. Matanya bersinar-sinar dan asyik merenung ke langit. Dua jarinya terangkat-rangkat seperti mengira sesuatu. Yang keenam, semasa kelahiran Nabi Muhammad, api berhala yang disembah oleh orang kafir telah terpadam serta-merta. Api apa? Bukan api yang kebiasaan kita tu, yang kita untuk masak nasi ke apa. Itu api yang biasa kita gunalah. Tapi ini api yang terpadam itu api lambang kebesaran orang Rom dan Parsi semasa zaman-zaman dahulu. Sebab zaman dahulu mereka sembah api, mereka sembah berhala. Jadi semasa Rasulullah lahir, api-api itu terpadam dengan sendirinya, menunjukkan seorang manusia yang mulia telah lahir di atas muka bumi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketujuh iaitu yang terakhir, muncul bintang-bintang yang terang di ufuk timur dan dapat dilihat oleh seluruh penduduk di semenanjung tanah Arab. Okey, itu adalah antara keajaiban yang berlaku, keajaiban ataupun keanehan yang berlaku ketika lahirnya Nabi Muhammad. Okey, murid-murid, kita sudah belajar tentang ibu susuan Nabi. Okey, sebelum ini kita sudah tahu siapakah ibu susuan Nabi. Jadi
yang ini kita akan belajar tentang kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diserahkan semula kepada ibunya setelah baginda berumur 5 tahun. Oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ialah ibu susuan Nabi Muhammad. Okey. Yang pertama, ketika Nabi berumur 6 tahun, ibu baginda membawa baginda ke Yathrib untuk menziarahi saudaranya iaitu Bani Najjar dan membawa melawat ke pusara bapa Nabi iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, saya ulang sejarah tentang bapa Nabi iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapa Nabi meninggal sewaktu Nabi masih di dalam kandungan ibunya iaitu Aminah. Dalam perjalanan pulang dari Syam, Abdullah jatuh sakit dan terpaksalah kabilah dagangan singgah di Yathrib iaitu Madinah. Okey. Abdullah meninggal dunia di Yathrib dan dikebumikan di sana juga. Sebab itu ibu Nabi Muhammad membawa baginda ke Yathrib untuk menunjukkan pusara ataupun kubur bapanya yang telah meninggal dunia sebelum ini. Okey. Yang kedua. Okey, mereka pergi ke Yathrib, iaitu ibu dan Nabi Muhammad pergi ke Yathrib bersama dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Iaitu hamba berketurunan Habsyi. Ummu Aiman juga salah seorang daripada pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selepas sebulan di Yathrib, mereka kembali ke Mekah menaiki unta. Dulu tidak ada kereta, tidak ada motosikal ataupun bas. Yang mereka ada hanyalah unta sebagai kenderaan untuk bergerak. Jadi, mereka pun pulang ke Mekah menaiki unta. Ketika dalam perjalanan pulang, ibu Nabi iaitu Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di tempat yang bernama Abwa. Okey, kita tengok yang keempat pula. Selepas kematian ibunya, Nabi kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Sebab apa sedih? Sebab ibunya telah meninggalkan dia buat selama-lamanya. Okey, yang kelima, Ummu Aiman pun menyerahkan Nabi Muhammad kepada datuknya, iaitu Abdul Muttalib untuk dipelihara. Sebab Rasulullah sewaktu itu sudah menjadi anak yatim. Bapa baginda, bapa Rasulullah sudah meninggal semasa Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Okey. Ibu Nabi Muhammad juga sudah meninggal semasa dalam perjalanan pulang ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad secara automatiknya sudah menjadi anak yatim piatu. Jadi Ummu Aiman pun menyerahkan kepada datuknya iaitu Abdul Muttalib untuk dipelihara. Selepas 2 tahun memelihara Nabi Muhammad, Abdul Muttalib jatuh sakit dan meninggal dunia. Pada masa itu umur Nabi iaitu 8 tahun, 2 bulan, 10 hari. Selepas kematian datuknya, Nabi pun dibesarkan oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Nanti Ustazah akan bagi latihan. Sila buat latihan yang diberi. Boleh print atau salin di dalam buku nota sirah. Okey, siapa yang print latihan boleh tampal di dalam buku sirah, dan siapa yang tiada printer boleh salin di dalam buku sirah. Okey, itu sahaja pelajaran kita hari ini. Terima kasih Ustazah ucapkan bagi murid-murid yang sudi mendengar
recording Ustazah yang tidak seberapa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.